عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi hati, muka surat 81 baris atas sekali. Muka surat 81 baris atas sekali. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka kerana syukur itu dimaksudkan, maka kerana syukur itu dimaksudkan pada dirinya diri syukur, tiada putus ia syukur di dalam syurga, dan tiada ada di dalam syurga itu khauf, tidak ada, dan zuhud, tidak ada dalam syurga zuhud, dan sabar tidak ada di dalam syurga. Dan kerana berkekalan syukur itu di dalam syurga, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, dan kesudahan doa bagi ahli syurga bahawasanya segala puji tertentu bagi Allah yang menjadikan sekalian alam. Maka kerana syukur itu dimaksudkan bagi dirinya, bagi diri syukur, lizatihi, bagi diri syukur, tiada putus ia, makna berkekalan ia di dalam syurga, dan tiada ada dalam syurga itu khauf dan zuhud dan sabar. Sebab khauf, zuhud, sabar bukan maksud pada dirinya, itu maksud li ghairihi, wasilah dia panggil. Adapun syukur maksud pada dirinya, khauf, zuhud, sabar bukan maksud bagi diri, khauf, zuhud dan sabar. Yang mana terdahulu dibicarakan bahawa syukur adalah setinggi-tinggi pangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih tinggi daripada pangkat sabar, zuhud dan lainnya. Walaupun pangkat sabar ni kita maklumlah, sabar atas kewajipan 300 pangkat, sabar atas meninggalkan maksiat 600 pangkat, sabar atas ujian daripada Allah dalam kehidupan kita ni. Dalam kehidupan kita ni bagai-bagai ujian yang menimpa kepada diri kita. Sabar atas ujian daripada Allah 900 darajat tingginya darajat
pangkat sabar, tetapi tinggi lagi darajah pangkat syukur. Yang paling tinggi sekali adalah pangkat syukur. Sebab tu dalam kitab Minhajul Abidin, Aqabatul Hamdi wa Syukri, Aqabah yang ke-7. Bonggok peringkat dalam kitab Minhajul Abidin yang kemuncaknya adalah Aqabah yang ke-7, Aqabatul Hamdi wa Syukri. Itulah kitab Minhajul Abidin. Bicara bab sabar, bicara bab sabar dalam kitab Minhajul Abidin, Aqabah yang keempat, Aqabatul Awarid. Bicara bab zuhud dalam kitab Minhajul Abidin, Aqabah yang ketiga, Aqabatul Awaik. Bicara bab khauf, bicara bab khauf, Aqabah yang kelima, Aqabatul Bawais. Khauf dan raja, Aqabah yang kelima. Bicara bab zuhud, Aqabah yang kedua. Bicara bab sabar, Aqabah yang ketiga. Bicara bab zuhud, Aqabah yang kedua, yang ketiga. Bicara sabar, Aqabah yang keempat. Bicara khauf dan raja, Aqabah yang kelima, yang kelima. Zuhud, Aqabah yang kedua, yang ketiga. Aqabah yang kedua, taubat. Dan kitab Minhajul Abidin, Aqabah yang pertama, ilmu. Yang kedua, taubah. Bicara bab zuhud tu Aqabah yang ketiga. Sebab Aqabah yang ketiga tu Aqabatul Awaik, perkara-perkara yang menyekat kita daripada mengabdikan diri akan Allah, didatangkan empat. Yang pertama, bicara berkaitan dengan manusia. Yang kedua, bicara berkaitan dengan dunia. Yang ketiga, syaitan. Yang keempat, nafsu. Nak menghadapi halangan manusia, kena perbanyakkan uzlah, asingkan diri. Asingkan diri. Sebab manusia yang banyak menghalang kita daripada beribadah, uzlah. Uzlah ni kadang ada ilmu lah. Uzlah seorang tak ada ilmu, sesat. Sebab Aqabah yang ketiga ni, uzlah ni. Aqabah yang pertama, ilmu, beres. Kalau tak ada ilmu, di uzlah. Kenapa kurang bercampur, orang lain tak jadi belaka, aku seorang je jadi situ. Kalau main ngepuak demo dengan aku jadi punah. Oh, mana dia seorang je jadi. Ni orang ujub. Pada ni, kenapa asingkan diri? Saya lemah, saya ni mudah ngikut. Kalau mudah ngikut orang molek tak apa. Saya ni lemah, mudah ngikut orang tak molek. Lepas tu saya kurangkan sedikit. Sebab saya lemah, iman saya lemah, saya tak kuat. Belah kita. Kenapa uzlah? Orang lain tak jadi belah ke? Saya seorang je kapur ni orang molek. Gimana kamu? Takkan kita orang molek nak capur orang, kita uzlah lah. Tu kau jahil. Tu kena balik pada ilmu lah. Sebab tu Aqabah yang ketiga. Bicara hak berkaitan dengan dunia. Cara nak menghadapi dunia, zuhud. Nak menghadapi dunia, zuhud. Syaitan, nak hadapi syaitan dengan perbanyakkan zikrillah. Zikrillah ni berasaskan pada ilmu. Nak zikrillah, sentiasa ingat akan Allah ni, bukan hanya semata-mata pegang butir tasbih, bukan. Zikrillah ni umum, bukan hanya pegang tasbih je zikrillah. Sembahyang zikrillah, belajar zikrillah, bekerja untuk menyempurnakan nafkah wajib pada keluarga zikrillah. Kena faham pula situ.
Kemudian untuk hadapi nafsu lah, dalam kitab Minhajul Abidin cukup panjang. Dalam kitab Minhajul Abidin bicara bab nafsu. Kitab Jawi Kitab Jawi Syekh Daud terjemahan 25 muka surat bicara bab nafsu. Nak menghadapi nafsunya dengan kekang takwa. Takwa yang diumpamakan kekang yang dapat mengawal nafsu. 25 muka surat. Ini panjang bicara. Kemudian akabah yang keempat barulah pergi pada bicara bab sabar. Dalam beribadah banyak awarik yang melintang, yang mengganggu. Hal tadi awaik yang menyekat. Hal ni yang mengganggu. Di antaranya kesusahan dan ujian bagai-bagai daripada Allah. Hadapi dengan sabar. Itu akabah yang keempat. Yang kelima, khauf dan raja, akabatul bawais. Yang ketujuh, akabatul hamdi wa syukri. Dan kita Minhajul Abidin. Itu kemuncak. Selesai 7 akabah Imam Ghazali, segelintir yang dipilih oleh Allah sampai maqam muqarrabin, maqam aulia. Selesai 7 akabah, segelintir yang dipilih oleh Allah. Faham tak ada? Ni muqarrabin, aulia yang sebenar, wali yang sebenar. Bukan wali hok ngaku tu, wali yang sebenar. Selesai 7 akabah, kemuncaknya akabatul hamdi wa syukri, segelintir yang dipilih oleh Allah. Masa dia tak kata beres 7 akabah dan kita Minhajul Abidin, jadi tok wali lah kamu, tok keramat lah kamu. Dah. Selesai 7 akabah sampai kepada akabah yang ketujuh, yang setinggi-tinggi pangkat adalah kesyukuran. Selesai situ, segelintir yang dipilih oleh Allah naik maqam muqarrabin, maqam aulia. Nak bicaranya dah kita Minhaj. Di kemuncaknya bicara bab kesyukuran. Ini setinggi-tinggi pangkat adalah syukur, lebih tinggi daripada pangkat sabar, zuhud, khauf dan lainnya. Kenapa syukur setinggi-tinggi pangkat? Kerana syukur itulah yang dimaksudkan akan dia pada dirinya, pada diri syukur. Apa yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud. Apa maksud dia? Liya'budun, supaya beribadah kita akan daku akan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Jadi syukur ni maksud bagi dirinya, bagi ibadah. Yang mana syukur itulah beribadah kepada Allah, beribadah itulah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Sebab apa dia syukur? Syukur ni menggunakan segala nikmat bagi barang yang dijadikan kerananya. Barang yang dijadikan kerananya adalah beribadah. Guna segala nikmat untuk beribadah, itulah syukur. Jadi syukur itulah yang dimaksudkan dengan ibadah. Ibadah itulah syukur. Orang yang belajar mensyukuri nikmat Allah. Orang yang sembahyang mensyukuri nikmat Allah. Syukur. Dia guna mata, guna telinga, guna lidah pada perkara yang beribadah kepada Allah. Syukur dia panggil. Tangan kaki digunakan untuk beribadah, syukur nama dia. Mana ibadah itulah kesyukuran. Ada ni. Meninggalkan maksiat itulah kesyukuran. Sebaliknya, ibadah tidak dikerjakan, maksiat dikerjakan, dipanggil kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur tu maksud pada diri syukur tu dah. Syukur itulah ibadah. Sebab itulah syukur setinggi-tinggi pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Adapun sabar, sabar adalah wasilah. Apa dia sabar? Sabar pada mengerasi akan hawa nafsu, supaya hawa nafsu ni beribadah kepada Allah. Jadi mengerasi hawa nafsu menjadi tangga wasilah kepada beribadah kepada Allah. Sabar tu sendiri ibadah, syukur tu sendiri ibadah, ibadah tu sendiri syukur. Tu maksud bagi diri syukur tu ibadah. Adapun sabar ni, sabar pada melawan nafsu. Nafsu malas nak buat taat, lawan. Sabar, lawan nafsu, jangan malas buat taat. Nafsu ni suka melakukan maksiat, sabar, tahan diri, tahan hati, jangan buat maksiat. Jadi sabar ni wasilah kepada mengerjakan ibadah. Sabar ni wasilah tangga kepada meninggalkan maksiat. Jadi sabar hanyalah wasilah, bukan maksud dia. Syukur ibadah dah. Pada ni sabar wasilah kepada ibadah, maka sabar pun ibadah juga, sebab dia wasilah kepada ibadah. Sabar ni ibadah lah, sebab dia sabar wasilah kepada ibadah. Kalau sabar wasilah kepada dunia, boleh bagian dunia lah. Orang nak berjaya dunia ni sabar. Nak berjaya dunia, kalau tak sabar, belajar satu peringkat, kalau tak sabar, boleh belajar. Jadi sabar itulah menjadi wasilah tangga kepada kejayaan duniawi. Maka sabar tu dunialah. Pada ni, kau nak berjaya dunia ni tak ada sabar, bersengkang mata belajar, sabarlah tu. Pada ni, kalau tak sabar, hak ramai-ramai itulah hak jenis ikut nafsu lah. Belajar malah, apa malah. Sebab apa? Tak tahan sabar. Sebab apa? Payah nak berjaya. Itu sabar wasilah tangga kepada dunia. Yang kita bicara sekarang ni, sabar wasilah tangga pada ibadah. Tapi sabar tu jadi ibadah lah. Tapi nak ceritanya, adakah sabar tu ibadah? Sabar untuk dunia ibadah ke mana? Tapi sabar wasilah pada ibadah, sabar jadi ibadah. Syukur tu ibadah dah. Ibadah tu syukur dah. Atau tingginya kedudukan martabat syukur. Ada ni. Sabar wasilah pada ibadah, sabar jadi ibadah. Tapi sabar juga wasilah untuk berjaya dunia. Jadi dunialah sabar tu. Dia wasilah dia panggil. Bicara bab khauf pun sama juga. Bicara bab khauf, takut akan Allah itulah yang akan menghalau kita kepada melakukan amal ibadah. Takut akan Allah tu. Kalau takut akan perkara yang lain, jadi perkara yang lain. Takut akan Allah menjadi wasilah tangga kepada mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Hak dalam kitab Minhaj, akabah yang kelima tu. Akabatul bawais, yang membangkit, yang mendorong bagi mengerjakan ibadah adalah khauf dan raja. Yang membangkit, yang mendorong bagi mengerjakan ibadah. Mengerjakan ibadah, pekerjaan ubudiyah. Mengerjakan ibadah, pekerjaan ubudiyah, dia beredar pada dua perkara. Mendirikan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Itulah pekerjaan ubudiyah. Yang mendorong, yang membangkit apa dia? Khauf dan raja. Khauf dan raja menjadi tangga kepada beribadah kepada Allah. Mana dia jadi wasilah khauf dan raja kepada beribadah kepada Allah. Adapun syukur, diri syukur tu ibadah. Ibadah itulah syukur. Ni hak cerita bab ketinggian pangkat syukur nak banding dengan sifat kepujian yang lain.
tinggi belaka, sabar pun tinggi, khauf pun tinggi. Tapi tinggi lagi pangkat syukur. Di dalam kitab Minhajul Abidin bicara khauf dan raja tu memang dia dalam kitab pernah bagi hati ni bicara khauf dan raja aqabah yang kedua. Sifat kepujian yang kedua. Sifat kepujian yang pertama taubat pernah bagi hati ni. Tapi pembicaraan dia tidak sebagai dalam kitab Minhajul Abidin lah. Dia panjang bicara dalam kitab Minhajul Abidin berkaitan dengan khauf dan raja. Khauf takut akan Allah, lawan dia jara'ah berani. Ada ni. Raja mengharap akan rahmat dan keampunan Allah, lawan dia aman sentosa bagi dah syurga dah kitanya. Ada ni. Di perincian khauf dengan perincian ni jara'ah berani. Berani macam mana beraninya? Berani buat ibadah rokok sujud, wajib sunat dan akidah macam mana? Kemah dak akidah tak peduli. Orang ni orang debel orang panggil. Orang handalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak rokok sujud, akidah dak utama kan? Nak semayang. Ada ni. Ni nak adab pula bulan Ramadan ni. Masuk bulan suci bulan Ramadan ni. Diturunkan kitab yang suci Al-Quran di bulan Ramadan. Akidah kita suci ke tak? Akidah kita suci ke tak? Ada ni. Sampai masa pergi ke tanah suci Mekah dan Madinah. Macam mana akidah? Suci ke tak? Dah kira duit banyak, nama naik. Dia pergi Mekah. Ini orang yang jara'ah, sangat berani dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia agama yang diwahyu oleh Allah oleh Rasul ni macam ikut suka dia je. Ini bukan ni bukan ni, tak ada bahagian apa semua ni. Tak ada. Kalau berakidah tidak diutamakan, tak ada bahagian. Tak ada bahagian. Nak semayang rokok sujud ni macam mana? Bacaan semayang, perbuatan dalam semayang dengan ilmu ke tidak? Faham molek ke tak? Betul bacaan, betul perbuatan. Rokok sujud, hati macam mana? Hati rokok, hati sujud tak kepada Allah? Hati bersetengah ria, ujub, takabur, hasad. Rokok sujud, ini orang yang mempermain-mainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini orang sangat jara'ah, sangat berani. Lepas tu pula nak mengharapkan khauf, raja, mengharapkan rahmat dan keampunan Allah. Tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Nak mengharapkan akan rahmat dan keampunan Allah, jalan kena tu molek. Tak kena jalan, dia panggil ubniyah, angan-angan kosong yang dicela pada syarak. Faham tak? Ada orang kata Allah kerah tu ustaz ai peri. Tak ada kerah, tak ada peri. Itulah yang pertama, ilmu. Tak ada. Yang pertama ilmu. Dia mahu ibadah, ilmu dia tambah. Dia kena belajar. Itu nombor satu, ilmu. Dan kalau dia tambah belajar, kalau dia malas nak belajar, tak payah semayang lah. Dia kena belajar, dia kena semayang. Jangan jawab pula. Jawab gitu, tak payah semayang lah. Dia pergi pusing kau lain pula. Dia pusing kau lain lah, tak payah semayang. Lepas tu dia malas nak belajar, pergi rajin semayang. Dia kena semayang, dia kena belajar. Lepas tu dia malas belajar, dia kena semayang, dia kena belajar. Tak ada jalan lain. Dan kalau dia tak mau belajar juga, nak jawab macam mana? Tak payah semayang lah. Jadi isu besar. Macam gini lah. Ni dia puasa tapi semayangnya dok. Dia kena semayang, jangan puasa saja. Lepas tu dia memang puasa saja, semayang dok. Dia kena semayang, jangan tinggal semayang.
Tapi kalau dia malas sembahyang, tak payah puasa lah dia. Oh, jadi nyakit kuat lain lah. Badan ni. Nak cerita tu kena bergaduh. Nak cerita tu kena bergaduh. Tapi sebenarnya tanpa ilmu tak ada bahagian. Tak ada bahagian. Sebab tu minggu lepas saya baca dah ayat Quran tu bicara khauf. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama tu. Innama yakhsyallaha, ada tu hasri, hanya senya. Tu jua takut akan Allah di kalangan mereka yang alim, yang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama, hanya senya takut akan Allah daripada hamba Allah ialah oleh orang yang alim, orang yang berilmu. Hanya senya, jua, tidak ada yang lain. Innama, hanya senya, jua saja. Nak kata apa lagi? Orang yang berilmu yang akan takut akan Allah. Kalau ilmunya tak ada, tak ada. Orang yang berani dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia marilah pada musim-musim tertentu. Dia mari pada musim-musim tertentu nak buat amal ibadat. Tak ada ni. Ni dekat dengan nisfu Syaban, penuh nanti. Dekat dengan Ramadan penuh nanti. Dah kuliah fardhu ain, mari ke tak? Tak peduli mana wajib mana sunat. Gitu jelah. Mana wajib mana sunat. Nak buat apa sebenarnya? Belajar sungguh-sungguh, mana sebut Syaban, perbanyakkan ibadah. Belajar sungguh-sungguh, bulan Ramadan, perbanyakkan ibadah. Itu jalan dia. Itu je jalan dia. Tak ada. Jalan lain tak ada. Tapi dalam kitab Minhajul Abidin, susunan khauf dan raja, satu-satu susunan memang perici molek. Bicara berkaitan dengan angan-angan. Berangan-angan ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi hakikatnya tidak diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka yang nak pada keampunan dan rahmat Allah, tapi jalanannya tidak dituruti. Jadi khauf yang akan mendorong, akan takut akan Allah tu kepada beribadah kepada Allah, beribadah yang sebenar, mari daripada ilmu. Jadi khauf ni menjadi wasilah. Kemudian zuhud pula, maksud daripada zuhud ni lari dari dunia, melalaikan daripada Allah kepada yang dimaksudkan ni beribadah kepada Allah. Apa yang ada pada diri itu digunakan untuk beribadah. Berpaling hati daripada dunia yang melalaikan. Apa yang ada di dunia di kita gunakan untuk beribadah. Nak guna apa yang ada pada diri itu beribadah, wasilah tangganya zuhud. Kalau tidak zuhud, dunia yang ada semata-mata duniawi, dunia yang ada harta yang ada umpamanya akan melalaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zuhud itu menjadi tangga wasilah kepada maksud itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun syukur tu sendiri adalah beribadah. Buat ibadah tu adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sabar khauzuhu yang menjadi wasilah kepada ibadah, ibadahlah. Ibadah juga besar tinggi kedudukan, tapi tak sama dengan syukur yang ianya adalah maksud, iaitu buat ibadah. Ada ni takkan samalah macam kita bicara hak berkaitan dengan ibadah semata-mata, sembahyang, berzikir, baca Quran, ibadah semata-mata, dengan makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur tu bukan ibadah.
Tapi daripada makan minum tidur tu wasilah kepada ibadah. Jadi makan minum tidur tu ibadat lah, pahala. Tapi takkan nak sama dengan ibadah semayang, berzikir, baca Quran. Sebab itu memang ibadah dah. Dia makan minum tidur ni boleh jadi ibadah, boleh jadi tak ibadah. Tapi makan minum tidur ibadah ni bukan sunat. Wajib makan minum tidur, sebab tanpa makan minum tidur mudarat tubuh kita langsung dapat ibadat. Jadi makan minum tidur tu wajib tu ibadah. Tapi takkan sama dengan semayang, berzikir, baca Quran yang memang dia ibadah dah. Makan minum tidur ibadah, wasilah, bukan asal dia ibadah. Adapun sembahyang, berzikir, baca Quran memang diri itu ibadah dah. Sama dengan syukur. Maksud daripada syukur ibadah tu adalah syukur. Syukur tu ialah buat ibadah. Ini bicara berkaitan kedudukan syukur. Yang pangkatnya setinggi pangkat, lebih tinggi daripada pangkat sabar, khauf dan juga zuhud. Maka kerana syukur itu dimaksudkan pada dirinya. Pada diri mana buat ibadah tu syukur. Tiada putus ia syukur di dalam syurga. Tiada putus ia syukur di dalam syurga. Dan tiada ada di dalam syurga itu khauf. Khauf tak ada dah. Sebab apa? Kita nak ibadat dalam syurga, dak ibadat dah, maka khauf tak ada. Dan zuhud. Zuhud nak apa paling apa? Dunia hancur dah. Lepas tu nak sabar. Sabar atas mengerjakan ketaatan. Tak ada buat ketaatan dalam syurga. Sabar daripada meninggalkan maksiat. Tak ada maksiat dalam syurganya. Sabar atas kesusahan bala ujian. Mana ada dalam syurga? Mana ada dalam syurga? Tapi dalam syurga tak putus sabar. Dan kerana berkekalan syukur itu dalam syurga, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Anil hamdulillah. Bukan anil, bukan ain nun. Ada kadang-kadang bunyi macam baca ain. Anil, bukan. Anil hamdulillah. Dia asalnya annahu wasadi. Asal dia annahu. Lepas tu di bawah tu dia terjemah dengan bahawasanya. Anil hamdulillahi rabbil alamin, artinya dan kesudahan doa bagi ahli syurga itu bahawasanya. Itu bahawasanya terjemahan daripada annahu. Annahu an muqaffafah minas saqilah. Dia annahu asal dia ditakhfifkan, diringankan, kemudian dihazafkan isim anna. Jadi anil hamdulillahi rabbil alamin. Asalnya annahu, terjemahan dia bahawasanya. Itu terjemahan dia. Dan kesudahan doa bagi ahli syurga. Kesudahan doa bagi ahli syurga itu apa dia? Bahawasanya segala puji tertentu, maka ada alhamdulillah lagi ni. Segala puji tertentu bagi Allah yang menjadikan sekalian alam. Yang mana dalam syurga berkekalan. Memuji akan Allah berkekalan. Jadi seruan doa ni berkekalan sama-sama. Dapat je nikmat, mulut akan memuji Allah. Dapat je nikmat, mulut akan memuji akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam syurga mana ada amalan lagi dah. Itu bukan amalan, itu kesyukuran. Kan dalam syurga kan tak ada dah amalan wajib, amalan sunat, tak ada dalam syurga. Tak ada dalam syurga. Tapi alhamdulillah lah,
Hak tu bukan amalan, itu kesyukuran dengan bagai-bagai nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak ayat ni cerita ni ketika permulaan masuk syurga ni. Kalau masuk syurga, alhamdulillahi rabbil alamin. Masuk syurga pun ada lagi alhamdulillah ni. Memuji dan mensyukuri akan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat Quran ni wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin tu biasa dak dengar dalam bacaan doa. Orang berdoa kan? Biasa dak dengar. Cuma kalau berdoa ni ditukar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada pula dia buat pasal ni. Wa akhiru da'wahum da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tak payah. Kekalkan dengan ayat Al-Quran. Tapi ayat Quran wa akhiru da'wahum, dan kesudahan doa ahli syurga, hum tu ahli syurga. Kita berdoa ni wa akhir da'wana, dan akhir doa kami alhamdulillahirabbil alamin. Ni kita berdoa ni sekarang ni wa akhir da'wahum, hum tu ahli syurga. Faham tak? Sekarang ni kita atas dunia, wa akhir da'wana, akhir doa kami. Ni kami ramai-ramai ni. Ni akhir doa kami. Akhir doa mereka itu, mereka itu ahli syurga. Tak kena dengan tepat. Jadi dia pun tukar wa akhir da'wana. Jadi dia sudah tukar daripada Al-Quran kepada doa sendiri. Dia walaupun maksud tu pergi kepada ahli syurga, tapi ayat Quran afdal kekal dengan hak asal. Kekal dengan hak asal. Mudah-mudahan satunya kekal asal sebab Al-Quran. Mudah-mudahan mereka tu ahli syurga, termasuk kita. Tapi sebenarnya hak di hujung doa tu doa kita. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kesudahan doa kami. Apa sudah doa kami? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah tu doa ke? Dah doa? Dah doa? Itu puji ke Tuhan. Dan bila puji kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah terima pujian apa yang kita nak tuawi belaka pada ni. Memuji ni besar, memuji ni. Contohlah contoh. Ni hak dunia. Kita puji seseorang. Kita puji macam-macam benda kita boleh nanti. Pada ni. Kita dah minta. Tengok comelnya buah molek banyak buah. Allah comel sungguh pokok. Pakai baju benda. Adakah dia minta comel minta kita sikit buah? Jenis minta. Dah minta puji. Moleknya, banyaknya buah, comelnya buah. Nak balik nanti boleh lah sebekal. Minta minta jangan puji. Pada ni ni puji pada Allah Ta'ala ni. Ni puji pada Allah. Ini akhir kesudahan doa kami. Asalnya kami dah doa kita tu. Kita faham doa apa gitu, puji akan Allah. Itu besar. Pada ni. Sebab tu terkadang kisah-kisah aulia, mereka malu untuk berdoa. Mereka hanya semata-mata memuji dan menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Tahmid dengan tasbih dia. Tahmid, tasbih. Tahmid, tasbih. Minta malu. Ada ni. Malu nak minta sebab apa? Bagai-bagai kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Hanya semata-mata puji, lepas tu menyucikan Allah. Tahmid, tasbih. Tahmid, tasbih. Minta cara direct tidak. Mereka malu nak minta. Serta mereka rasa macam minta-minta ni nak atur kerja Tuhan. Minta-minta ni nak atur kerja Tuhan.
Ya Allah berikan apa? Allah berilah. Allah telah qada pada azal. Nak itu, nak ini, apa lagi? Nak atur kerja Tuhan. Jangan salah faham ni. Kita syariat, kita mohong. Syariat, kita mohong. Ini bicara orang sampai maqam. Jangan nak lakon pula. Kita kena mohong. Kita hamba yang lemah. Memang kita akan meminta-minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah. Tapi bagi sampai maqam seolah-olah memohon ni malu satu dah. Yang keduanya kerana seperti nak mengatur pekerjaan Allah Ta'ala. Ada. Sebab tu dalam matan hikam lah, golongan sampai maqam ni mereka tidak berdoa. Kerana apa? Kerana i'timadan ala qismatih wastighalan bi zikri. Dua tu. I'timadan ala qismatih wastighalan bi zikri. Kerana i'timad gantung atas bahagian. Bahagian Allah telah qadakan pada azal. Alah, apa lagi kita nak minta? Bahagian telah ditetapkan. Ya Allah, murahkan rezeki ya Allah. Tuhan tetap dah rezeki kamu murah ke tidak? Ya Allah, sihatlah kami ya Allah. Sihat dan sihat Allah tetap dah. Ya Allah, berilah petunjuk. Petunjuk ke tidak Allah tetap dah. Maka mereka semata-mata iktimad atas bahagian mereka. Ni faham tak ni? Contoh ginilah, contoh. Memang tetap dah. Hari-hari nak pergi sekolah boleh duit RM5. Jadi dah RM5. RM5 dah ke RM10. Apa RM5 kita letak. Hari-hari RM5. Hari-hari RM5. Satu hari tu mak lambat sikit beri. Bahagian dia dah RM5 tu. Bahagian dia dah RM5 tiap-tiap hari. Tetap dah. Standby dah mak tu. RM5. Satu hari tu mak lambat sikit dia nak beri. Mak, mana RM5 ya? Mana kalau mak jenis beken? Kenapa? Pernah ke kamu sekolah mak bagi duit? Siapa lah? Bagian kamu ada lah. Ke pernah kamu sekolah tak ada duit? Faham tak ni? Bagian dia dah, minta apa lagi? Mereka bergantung kepada bahagian mereka dan mereka semata-mata bersibuk dengan zikrillah, memuji Allah, mentakdiskan Allah. Mereka malu untuk memohon kepada Allah. Faham tak ni? Mereka malu nak memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang mereka tentunya mereka sibuk dengan zikrillah, dengan tahmid, dengan tasbih, dengan tahmid, dengan tasbih. Ni wa akhir da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Ni hak ahli syurga. Hak tadi kita nak doa, ditukar wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan kesudahan doa kami. Apa kesudahan doa tadi? Allahumma banyak tadi tu. Apa kesudahan dia? Apa kesudahan doa kami? Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan doa tu puji, tu dah doa yang besar. Ada ni. Tapi kita minta akan Allah. Tapi kita minta mohon dah. Mohon bukan nak retah Tuhan. Ya Allah, Allah kita minta acak kali tak perkenal langsung. Tu nak retah orang panggil mohon. Sebab tu cara bermohon ada adab dia. Mohon dengan suara yang rendah, mohon dengan suara yang merayu, menghadap kiblat, mengangkat tangan hadap ke langit, menundukkan pandangan ke bawah. Itu adab hamba yang lemah, yang memohon, yang merayu. Jangan buat nyanyi pula. Itu bukan memohon kepada Allah, nak nyanyi dengan Tuhan barangkali. Nak nyanyi dengan Tuhan. Doa ada adab dia, kena jaga adab doa. Tapi hak di hujung doa tu nak comel, kekalkan. Tengok ni. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Kekalkan.
Tak payahlah tukar pada wa akhiru da'wana ataupun wa akhiru da'wana da'wahum. Berapa nak awak hari ni? Kekalkan ayat Quran. Tapi hum tu bukan kami, hum tu ahli syurga. Tak apa, itu ayat Quran. Dan mudah-mudahan kita termasuk di kalangan ahli syurga. Sebab doa-doa ni yang nombor satunya ayat Al-Quran. Tukar sahaja jadi doa kita dipunya apa? Dia punya level dia rendah dah lah. Sebab doa nombor satu doa ayat Al-Quran. Nombor dua doa hadis Nabi SAW. Doa yang diajar oleh sahabat radhiyallahu anhum. Doa yang disusun oleh ulama-ulama muktabar. Doa yang disusun oleh orang-orang yang soleh. Doa yang kita reka sendiri sebab kita tak pandai hak lain. Janji berdoa je. Doa yang kita reka sendiri. Hak tak comelnya tak doa orang sombong. Atau tak comel. Faham tak? Tapi nombor satu doa ayat Quran. Apa doa ayat Quran? Jangan tukar. Orang kita banyak tukar doa ayat Quran. Doa tu walaupun didatangkan dengan mutakallim wahdah, aku, sepatutnya kami mutakallim ghairi, kekalkan. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati. Itu aku. Sekarang ni kita doa jadi tu imam. Kalau tu imam berdoa, aku dia panggil bakhil. Dah ini ayat Quran. Kekalkan. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati. Orang ini ditukar. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min zurriyyatina. Ayat Quran ke tak? Bukan ayat Quran. Maka jadi nombor satu jadi turun ke bawah. Kekalkan. Kekalkan dengan ayat Al-Quran. Ni pun kekalkan. Macam beginilah. Kalau hak dalam hadis didatangkan dengan akulah astaghfirullahalazim walaupun tak iman. Didatangkan dengan Allahumma antasna fahayyina. Kita seorang je baca. Kita seorang. Kenapa fahayyina? Fahayyinilah. Dah Nabi baca, jangan tukarlah. Kan Allahumma antas salam wa minkas salam. Lepas tu fahayyina bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Tu kenapa kita baca seorang, kita sembahyang seorang, kami ada ni. Hak Nabi kata astaghfirullah, akulah walaupun itu tak iman pun. Mana apa? Kekalkan hak asal, hak Nabi baca. Tu hak Nabi. Kalau ayat Quran, kekalkan hak ayat Al-Quran. Jangan tukar. Kalau tukar sudah turun dia punya nilai dia. Sebab hak nombor satunya doa ayat Quran, nombor dua doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Artinya kesudahan doa bagi ahli syurga itu bahawasanya ini ahli syurga ni, alhamdulillah, segala puji tertentu bagi Allah yang menjadikan sekalian alam. Ada ni. Mana masih lagi ada pujian kepada Allah di dalam syurga. Dalam syurga sentiasa didoakan dengan alhamdulillah. Dapat nikmat didoakan dengan alhamdulillah, bukan sebagai amal ibadah wajib ataupun sunat, tetapi itulah dia kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam syurga masa lagi tiada putus syukur. Dalam syurga tak ada khauf, tak ada zuhud, tak ada sabar, tak ada tawakul, tak ada. Zikrul maut ada kan, sifat kepujian yang ke-10, ingat akan mati. Dan syurga lagi ingat akan mati. Dan syurga ingat akan mati. Tak ada dah, tu tak ada belaka dah. Dan syurga sifat mahmudah, taubah. Ada yang syurga taubah? Taubah apa dia? Tak ada dah dalam syurga ni. Tak ada maksiat-maksiat dalam syurga ni. Taubah ke mana apa lagi? Tak ada dah. Tapi syukur
tiada putus ia di dalam syurga. Ini nak cerita tingginya kedudukan syukur berbanding dengan sifat-sifat kepujian yang lain. Dan kerana ada syukur itu setinggi-tinggi pangkat, tiada ada banyak mereka yang sampai kepada syukur. Kerana firman Allah Ta'ala, wa qalilum min ibadiyasy syakur, artinya sedikit daripada sekalian hambaku yang banyak bersyukur. Hak syukur benar-benarnya sedikit sahaja, tak banyak. Lepas tu kitab Minhajul Abidin, khabar syukur duduk atas sekali. Nak sapa situ tak ramai. Sapa betul-betul pun segelintir yang dipilih Allah, naik maqam muqarrabin, maqam awliya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma aqdamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.